pembaca semua. Okey, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat lah, okey. Cikgu hari ni akan ajarkan berkenaan dengan subjek Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey, jadi hari ni hari Rabu 20 Julai 2022. Fokus utama proses pengajaran dan pembelajaran kita hari ni adalah berkenaan dengan teknik membaca. Bila kita cakap tentang teknik membaca ni, saya rasa semua tahu yang teknik membaca ni ada banyak teknik, okey. Tetapi fokus kita hari ni adalah terhadap teknik membaca KWL. Apa tu teknik membaca KWL? Okey, sekejap lagi cikgu akan huraikan dengan lebih teliti lah. Okay, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ni, cikgu nak minta tolong supaya awak pastikan awak berada dalam keadaan selesa, di sekeliling awak tak ada sampah, dan pastikan juga awak jauh daripada gangguan-gangguan yang akan membuatkan awak hilang fokus semasa cikgu mengajar. Okay, jika semua dah bersedia untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, okay, cikgu akan mulakan dengan apa itu teknik bacaan KWL. Okey, pertama sekali, teknik bacaan KWL ni ianya merupakan sebuah teknik pembacaan yang telah diperkenalkan oleh Donald Ogle, dan kemudiannya ianya dikembangkan lagi pada tahun 1987. Dan tujuan teknik pembacaan ini diperkenalkan adalah untuk membantu pembaca untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan teks bacaan tersebut. Okey, teknik KWL ni juga merupakan teknik membaca yang membolehkan pembaca ataupun murid-murid untuk kaitkan maklumat sedia ada, yang ini maklumat yang kita dah tahu sebelum kita baca buku lagi kan, dengan bahan bacaan tersebut. Okey, melalui perkara ni kita boleh tengok sama ada maklumat yang kita dah tahu ni betul ke tak. Bila kita cakap tentang teknik membaca KWL ni, mesti awak semua fikir yang teknik membaca KWL ni sesuai untuk kita gunakan untuk bahasa Melayu je. Okey, sebenarnya tak. Awak boleh juga gunakan teknik membaca KWL ni untuk subjek-subjek yang lain. Contohnya sains pun perlukan pembacaan kan. So awak boleh aplikasikan teknik membaca KWL yang saya akan ajar sekejap lagi dalam subjek sains. Jadi teknik membaca KWL ni dia bukan sahaja boleh digunakan untuk bahasa Melayu, tapi boleh juga untuk membantu awak lebih memahami bahan bacaan, tak kisahlah subjek apa sekalipun. Okey, sekarang cikgu nak huraikan dengan lebih mendalam lah berkenaan dengan teknik membaca KWL. Okey, teknik membaca KWL ni dia terbahagi kepada 3 bahagian tau. Pada 3 bahagian iaitu K, W dan juga L. Apa tu KWL? Okey, K ni dia merujuk kepada know. KNOW, know. Okey, yang bermaksud apa yang kita sedia maklum tahu sebelum kita baca. Maknanya kita dah tahu dah perkara tu sebelum kita baca tentang bahan bacaan tu lagi. Okey, seterusnya adalah W. W ni merujuk kepada what. What bermaksud apa yang kita nak tahu. Apa yang kita rasa kita dapat tahu daripada bahan bacaan tersebut lah. Maknanya kita tak tahu. Sebelum baca kita tak tahu suatu perkara tu. Dan akhir sekali adalah learn. Okey, learn ini merujuk kepada apa yang kita dapat pelajari selepas kita membaca sesuatu bahan bacaan. Okey, so teknik pembaca KWL ni memang terbahagi kepada 3 bahagian. Dan untuk pengetahuan awak semua, 3 bahagian KWL ni, okey, ini merupakan peringkat-peringkat, iaitu melibatkan 3 peringkat. Peringkat sebelum membaca, semasa membaca dan selepas membaca. Sebelum membaca ni merujuk kepada K tadilah, sebab kita dah sedia maklum tahu. Sebelum membaca kita dah tahu maklumat tersebut. Okey, semasa membaca ni adalah merujuk kepada W, what. Maknanya semasa membaca ni barulah kita dapat tahu apa. Okey. Dan L adalah selepas membaca. Apa yang kita dapat selepas membaca. Okey, terdapat juga beberapa tujuan lain mengapa teknik pembacaan KWL ni diwujudkan. Okey, antaranya adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid ataupun pembaca untuk mengaitkan maklumat sedia ada ataupun pengetahuan sedia ada dengan bahan bacaan ataupun sesuatu teks. Dan teknik membaca KWL ni juga memberi peluang kepada pembaca ataupun pelajar untuk menentukan sendiri berkenaan dengan maklumat atau pengetahuan yang mereka nak tahu daripada bahan bacaan tersebut ataupun daripada sesuatu teks tersebut. Teknik membaca KWL ni sendiri memberi peluang kepada awak semua ataupun pembaca untuk menentukan sama ada maklumat yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut dah mencukupi ataupun tidak.
sekiranya tidak mencukupi, okey, awak boleh tentukan sendiri dari mana awak nak dapatkan maklumat tambahan. Contohnya mungkin awak boleh buat search di Google kan, awak boleh dapatkan maklumat-maklumat tambahan melalui internet dan sebagainya. Okey, seterusnya teknik membaca KWL ni juga akan memberikan kesan yang kita boleh lihat secara jelas lah. Okey, contohnya melalui teknik membaca KWL ni, cikgu akan dapat menilai sejauh mana awak dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada yang awak miliki dalam suatu topik pembelajaran. Seterusnya, melalui teknik membaca KWL ni juga, kesan dia adalah pembaca ataupun murid-murid dapat menentukan apa yang mereka nak pelajari daripada bahan bacaan tersebut. Apa yang awak nak tahulah, apa yang awak nak tahu daripada bahan bacaan tersebut yang merujuk kepada W tadi, what. Kesan yang seterusnya adalah cikgu akan dapat melihat sejauh mana murid-murid dapat menerangkan semula ataupun menyatakan semula tentang apa yang mereka pelajari ataupun maklumat yang mereka dapati hasil daripada bahan bacaan tersebut. Dan sebenarnya teknik membaca KWL ni akan dapat menarik minat murid-murid untuk membaca dengan lebih mendalam. Okey, akhir sekali sebelum kita beralih kepada cara kita nak aplikasikan teknik membaca KWL ni adalah cikgu akan bagi tahu tentang kelebihan dan kelemahan teknik membaca KWL. Kalau ada kelebihan, mesti ada kelemahan. Okey, kelebihan yang pertama adalah teknik membaca KWL ni akan membantu pembaca untuk mencipta pembacaan yang lebih efektif kepada diri sendiri, mewujudkan pembacaan yang lebih berkesan lah. Maknanya awak dapat maklumat yang cukup, pengetahuan yang cukup hasil daripada sesuatu pembacaan. Teknik membaca KWL ni juga, kelebihan dia adalah dapat membantu pembaca untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan sesuatu topik. Memahami dengan lebih mendalam ni sebab apa? Sebab pada awalnya kita dah ada pengetahuan asas kan, kita dah ada pengetahuan asas. Jadi kita dapat memperoleh pelbagai maklumat-maklumat tambahan melalui pembacaan. Cikgu beralih kepada kelemahan teknik membaca KWL. Kelemahan yang pertama adalah teknik ni mempunyai banyak langkah. Okey, 3 langkah tadilah, know, what, learn, KWL. Dan setiap langkah ni perlu dipatuhi lah untuk dapatkan pembacaan yang efektif. Dan bila kita cakap ada banyak langkah ni, maka ianya juga memerlukan masa yang lebih panjang. Okey, dan akhir sekali adalah teknik membaca KWL ni ianya hanya bersesuaian untuk bahan bacaan seperti karangan, buku-buku ilmiah dan buku teks sahaja. Okey, selesai penerangan berkenaan teknik membaca KWL. Okey, sekarang cikgu nak awak semua keluarkan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1. Okey, dan buka pada halaman 39. Tengok tu ada teks bacaan yang bertajuk Baju Teluk Belanga. Okey, tengok pada halaman tersebut. Jangan baca dulu, okey? Jangan baca dulu teks bacaan tersebut. Okey, cikgu nak awak keluarkan pula buku nota awak. Tulis hari dan tarikh pada hari ini. Okey, cikgu nak awak tulis dekat buku tulis awak tu huruf K, W dan L. Okey, kalau dah siap tulis, okey, cikgu nak awak buat brainstorming awak sendiri masing-masing secara individu berkenaan dengan KWL tadi. K tadi cikgu dah terangkan kan apa yang awak sedia tahu. W adalah apa yang awak nak tahu. L adalah apa yang awak dapat tahu selepas membaca. Okey, awak tinggalkan L ni terlebih dahulu lah. Awak buat K dan W dulu. Okey, semua dah selesai tulis K dan W tadi. Okey, now kita mulakan sesi membaca kita. Okey, masing-masing baca teks yang ada dekat dalam buku teks tu secara individu dan senyap lah. Okey, supaya tak mengganggu fokus kawan-kawan yang lain. Okey, baca keseluruhan teks. Dan langkah seterusnya cikgu akan beritahu sekejap lagi. Okey, kalau dah selesai membaca, kita beralih kepada carta yang awak dah buat tadi, KW. KWL kan, cuma awak tadi dah isi berkenaan dengan K dan W. L belum lagi kan sebab belum baca tadi. Okey, tengok pada apa yang awak tulis pada bahagian K tu, maklumat sedia ada yang awak dah tahu kan sebelum baca. Awak tengok maklumat yang awak ada tu betul tak dengan apa yang teks bacaan tu nyatakan. Okey, awak kalau betul awak tandakan tik lah, kalau salah awak tandakan pangkal. Okey, dari sini kita dapat menilai sama ada pengetahuan kita ni adalah betul ataupun tidak. Okey,
Dan seterusnya W. Apa yang awak nak tahu kan? Tadi awak dah senaraikan beberapa persoalan awak tentang baju teluk belanga. Okey. Awak nilai daripada pembacaan awak tadi, bahan bacaan tersebut dapat memberikan jawapan tak terhadap kesemua persoalan-persoalan awak. Dan L. L tadi kan kosong. Okey, sekarang awak dah siap baca. Okey, cikgu nak awak tuliskan kat situ apa yang awak dapat pelajari, kesimpulan yang awak dapat pelajari daripada bahan bacaan tersebut. Okey. Okey, dah siap kan buat semua carta KWL tadi? Okey, berdasarkan carta tu sebenarnya awak sendiri dapat menilai sama ada maklumat awak sedia ada tu betul ataupun tak. Persoalan-persoalan awak tu dah dapat dijawab ataupun tidak. Okey, sekiranya persoalan-persoalan yang awak dah nyatakan pada bahagian W tadi masih ada lagi yang tidak terjawab. Jadi macam mana nak dapatkan jawapan ni? Okey, awak ataupun pembaca berhak untuk menentukan dari mana sumber yang awak nak jadikan sebagai sumber tambahan untuk dapatkan maklumat-maklumat yang masih belum diperoleh daripada bahan bacaan tadi. Okey, maka selesailah kelas kita pada hari ini berkenaan dengan teknik membaca KWL. Jadi cikgu harap teknik membaca KWL yang kita dah sama-sama belajar hari ini awak dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian awak untuk membantu awak membuat ulang kaji pelajaran ataupun membuat rujukan daripada buku-buku teks ataupun pelbagai bahan bacaan. Okey, terima kasih.